Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya sahabati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Ghufran, Batu Dua, Lama Kagak Perleh, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita sambung kuliah dui bulanan kita ni, iaitu insya-Allah kuliah subuh mingguan setiap hari Ahad, minggu kedua dan keempat, minggu genap tuan. Ini pening jugalah, saat ganjil saat genap. Cerita dia saya ni minggu genap. Minggu ganjil kalau dulu ni saya kena pergi masjid. Saya saya pergi masjid Santan tuan. Itu tukar tu dah. Cuma jadual tuan baru-baru ni kami guru takmir ni dia buat jadual baru tuan. Dia kena rombak balik habis. Cuma masjid tuan-tuan ni alhamdulillah lah, tak terganggu lah, tak kacau. InsyaAllah saya akan boleh istiqamah untuk hadir 2 minggu sekali masjid tuan-tuan ni. Tajuk kita ni berkaitan dengan larangan ghulu ataupun melampau dalam agama ni. Macam mana orang yang jenis ibadah betul Nabi suruh, Allah suruh, tapi ada setengah orang ni dia melampau-lampau, melebih-lebih. Tak boleh tuan-tuan. Atau kalau tengok dalam bahasa lain pula, kita bermudah-mudah, bersenang-senang, berlekeh-lekeh sangat. Buat tak buat pun tak boleh. Agama ni ibadah, dia mesti buat macam mana Nabi buat. Tak boleh kita lebih, tak boleh kita kurang. Mesti sebiji macam mana Nabi buat. Itu tuan-tuan. Cuma tengoklah, kalau sembahyang subuh tu memang 2 rakaat. Tak ada orang kata aku rajin hari ni buat 4 rakaat, 6 rakaat. Fikir aku lah nama sembahyang juga. Dia tak boleh. Cuma kalau rajin juga, tempat lain yang Nabi suruh. Qabliyah, Ba'diyah. Saat lagi ni kita buat tahajud, buat duha pula. Kalau rajin pula malam, buat witir, tahajud. Itu bagi orang rajin-rajin, dia ada tempat lain pula untuk perbanyakkan amal soleh. Tapi yang tempat yang umum, itu saja yang Nabi suruh beritahu tuan. Kita kena fahamlah apa yang kata melampau dulu dalam agama ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, saya akan sentuh sikit. Ada satu benda tuan-tuan. Ucapan ini boleh merubah rasa lautan. Apa dia ucapan tuan-tuan? Penyebab berubah laut. Laut ni rasa dia masin. Dengan ucapan kita ni boleh tukar laut yang masin tu mungkin rasa manis, mungkin rasa pahit, mungkin rasa pedas. Nampak betapa hebatnya. Apakah perkataan yang besar tu ataupun yang teruk tu sampai laut pun boleh tukar tukar rasa tuan. Kita ulang kaji sikit tuan. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa baik hubungannya kepada Allah SWT. Tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Jadi mukmin yang baik ni dia beribadah ni kepada Allah. Allah sayang dia. Tapi kalau tengok balik, kalau di sebaliknya pula dengan manusia pula, orang cemuh dia ni, orang tak suka dia ni, itu boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Dia mesti seimbang dengan hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas, semua tu mesti seimbang tuan. Bahkan banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya. Jadi berapa ramai orang kita ni, macam saya sendiri lah kena sebut tuan, mungkin kita ni mungkin semayang bagus, puasa bagus, ibadah cukup, semua clear. Tapi bab mulut ni kita tak jaga tuan. Kita terlepas pandang. Kita mungkin mengata ke orang, kita mungkin mencaci orang, kita mungkin mengumpat orang. Ribah ni tuan-tuan satu benda yang sangat bahaya. Maka sungguh riba yang kecil dalam pandangan mata manusia itu besar di hadapan Allah SWT. Kita rasa mulut ni biasa aja, kan apa pun ribah ni, mengumpat, mengata ni, dah. Di hadapan Allah tuan, itu dosa sangat besar. Jadi kerana mulut tuan, Melayu pun kata kerana mulut badan binasa.
Nampak tuan? Silap kata tuan, badan kita yang binasa. Mulut tuan. Kita bersamalah. Kalau kena ketuk kepala ke, penampak ke apa ke, sakit, marah juga. Tapi lama-lama hilang lagu. Tapi kalau orang mengumpat kita, orang mengata kita, sekolah rendah dulu ni, banyak sampai keluar ni. Kan tadika dulu ni. Sakit hati juga. Contohlah. Nampak kata sakit hati tu, mengumpat orang kata kita tu, kita simpan sampai lama tuan. Bahkan kemati tu, duk ingat lagi tuan. Itunya bahayanya ribah ataupun mengumpat. Okey, kita kena beza balik. Mengumpat ni dia, kita kata dekat orang tu, memang dia macam tu. Kalau fitnah, dia tak buat, tapi kita kata dia buat. Jadi, panggil dia lagu lain. Kita kata dia lagu tu. Itu fitnah. Kalau ribah ni mengumpat, dia memang lagu tu. Memang dia teruk ke apa ke. Tapi kita tambah lagi. Kita goreng lagi. Kita tekankan lagi. Kita kutuk lagi. Itu nampaknya. Ribah ni. Memang orang tu, memang lagu tu. Tapi kita bagi tambah lagi. Kita pergi kucai lagi. Kita memang mengata dekat dia. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Tengok apa kata dia. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyah pun pulang. Tatkala Safiyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyah. Satu hari Mai Safiyah ni jumpa Nabi, Aisyah pun ada. Sembang-sembang, kemudian Safiyah pun balik. Aisyah ni kan, dia sebut tuan, dalam perbincangan tu Nabi sebut ke Aisyah ni apa kebaikan Safiyah ke apa, dipujilah Safiyah ni. Apa Aisyah sebut tuan? Tatkala Safiyah radhiyallahu anha dipuji Rasulullah di depan Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha cemburu membakarnya, membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Jadi bila Nabi puji Safiyah ni lebih, Aisyah ni rasa dia cemburu, dia kata sesuatu dekat Safiyah ni tuan. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah, dia itu seperti ini." Dia kata cukuplah Nabi ya Rasulullah, tu puji-puji sekian-sekian, dia ni seperti ini. Seperti ini ni apa yang dimaksud tuan? Maksudnya kata Aisyah, cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyah itu pendek. Tuan, dia kata tuan, cukuplah dia puji apa Safiyah ni, dia tu pendek. Tuan, memang pendek betul. Sifat dia pendek. Disebut cukuplah dia tu pendek. Pendek dia sebut tu bukan dia kata saja, dia mengata tuan. Pendek macam hang lah. Hang ni cakap banyak, pendek dah lah pekak, tuli pula. Tuan, dia memang tak dengar pun. Pekak, tuli pula. Kita mengata kat orang tu. Memang dia tu memang pekak pun, kurang dengar sikit. Tapi kita kutuk dia. Hang pekak, tuli, buat dia kutuk-kutuk lagi. Jadi Safiyah ni, Aisyah tadi, dia peli ataupun dia mengumpat. Dia kata apa? Safiyah ni pendek. Itu kata dia tuan. Maka seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Nampak hadis Abu Daud, kalau perkataan tadi ni buah dalam laut pun boleh berubah rasa tuan. Yang mana rasa masin tu mungkin jadi rasa pahit, rasa masin jadi mungkin rasa apa? Rasa masam. Betapa teruknya, dahsyatnya akibat kita mengata ke orang. Jadi kita beza lah. Mengata lain. Kalau nak bagi orang faham pula tu lain. Contoh, ni Haibah, ayah Had, kenuri mana ni? Kenuri di rumah mana? Apa tu di mana? Kampung Petai. Rumah siapa ni? Rumah Pak Abu. Pak Abu mana ni? Kenuri di situ ada 2 orang Abu. Abu mana ya? Abu panjang ke? Abu laju lah. Contoh. Panjang tu apa? Panjang, dia tu tinggi. Kita kena kata dia tu panjang, mengumpat. Nak bagi beza. Abu ni ada 2 orang. Satu ni yang tinggi, satu ni yang pendek. Kata contoh. Lagu tu lain. Kita terangkan apa yang berlaku. Pak Abu ni yang tinggi rumah situ. Kalau yang pendek rumah sini. Itu okey. Ni tak. Kita kata mana? Pak Abu pendek. Memang pendek sungguh dah tu. Dah lah pendek, cakap banyak. Kalau lagu tu tuan, itu mengumpat tuan. Kena beza tuan. Mengumpat apa dia, fitnah macam mana dan sebagainya tuan. Jadi mengumpat ni dosa dia sangat besar tuan. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menggibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil.
Jadi kena beringat tuan, riba ni nampak biasa saja, tapi benda tu sangat besar tuan. Sebab apa? Dia menyebabkan kita mengata ke orang mengumpat. Bahkan akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan akhirat. Siapa yang mengumpat kat aku, mai sini. Pahala-pahala hampa buat mai kat sini. Sebab apa? Kita terdesak dalam tu. Cari siapa mengumpat kita. Jadi apa tu, pahala pun tak ada orang mengumpat kita ni, kutuk kita ni. Nah, ambil aku dosa aku ambil kat hang. Terbalik tuan, dia beza. Jadi beringatlah kita ni, kita rasa banyak pahala ni. Pahala semayang, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat. Pi akhirat kita muflis. Sebab apa? Kita mengata ke orang, kita mengutuk orang, hubungan dengan manusia tak clear. Jadi pahala kita nanti orang akan ambil. Satu masa nanti pahala pun dah habis lah. Apa jadi? Dosa yang kita duk mengata ke orang tu pula, kita ambil dosa dia tuan. Sampai tak tu tuan. Okey, ini tajuk minggu lepas, 2 minggu lepas. Itu berkaitan dengan ulang kaji bab manhaj larangan mengikuti adat jahiliah. Macam mana adat jahiliah ni tuan? Kita rujuk sikit. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, kalian akan mengikuti adat tradisi umat sebelum kalian. Ini jahiliah lagi. Kalau kita Islam kita ni, sebelum kita ni ada kalau Arab jahiliah. Iaitu apa dia? Nabi kata sejengkal. Kita ikut mereka sejengkal. Kemudian lama sikit sehasta. Pelan panjang lah. Sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak, nescaya kalian akan mengikutinya. Nampak kata tuan-tuan? Alah sikit je, kita bukan ni. Nampak? Dia ambil sikit-sikit lama-lama, dia ambil tiru habis. Itu kita berhati-hati. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan orang Yahudi, orang itu orang Yahudi ataupun Nasrani? Yang kau kata mereka ni siapa dia tu? Yahudi ke Nasrani? Nabi SAW menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Nampak? Kita tiru kan? Orang Yahudi, orang Nasrani, ibadah tu mungkin orang taklah tiru betul. Tapi apa tu, hin-hin tu, sipi-sipi tu ada tuan-tuan. Kan? Kehidupan kita, muamalat kita pun ada tu dalam kehidupan kita ni. Kita ambil. Yang lain tu celup dalam agama kita. Jadi kena berhati-hati. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan. Bab manhaj larangan hulu tadi, melampau batas dalam agama. Macam mana melampau batas dalam agama ni? Tuan-tuan. Ada satu dalil surah Al-Maidah ayat 77. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Wahai Muhammad, kata ke ahli kitab ni, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam cara yang tidak benar dalam agama. Wahai ahli kitab, tengok balik. Yang perlu buat lah ni betul tak apa yang kitab hampa sebut? Kalau Nasrani ni kan, kita Injil kata apa? Kalau Yahudi ni kan, Taurat kata apa? Ikut betul-betul dalam tu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan bahagian manusia. Yang ikut orang sesat dahulu, dah mereka sesat, mereka menyesatkan orang lain pula. Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kena tengok balik. Al-Maidah ayat 77. Contoh tuan-tuan, saya tunjuk contoh ni. Perbandingan amalan ibadah Syiah dan Sufi. Syiah ni kalau tuan faham, dia berkata Islam. Tapi Syiah ni bukan Islam. Dia aliran lain, agama lain sebenarnya. Dicop dia ataupun dia ambil agama kita Islam ni banyak. Dia rojak tuan. Dia ambil Yahudi, dia ambil Nasrani, dia ambil Syiah, dia ambil campur-campur lah. Tuan, itu Syiah. Okey, dan Sufi pula ni Islam kita, tapi dia melampau pula. Jadi apakah beza dua ni? Dan dua ni ada persamaan tuan. Apa dia tuan? Okey, tapi dalam pertama Syiah tuan. Macam mana? Modus operandi dia berzikir ke apa, dia tepuk badan. Kan? Tadi asyhadu apa tu? La ilaha illallah tak apa, Muhammadur Rasulullah wa Ali waliullah. Dia tambah rangkap ketiga, Ali tu waliullah. Nampak tuan? Tu Syiah. Dia mengagung-agungkan Ali tu. Bahkan yang ekstrim pula, malaikat Jibril silap turun wahyu bukan kepada Nabi Muhammad, kepada Ali sebenarnya. Apa tahu tu kita hulu yang melampau dalam agama mereka. Nampak tu? Sebab apa dia pukul badan? Ini seolah-olah nak rasa sedih, rasa sakit. Macam mana cucu Nabi ni dibunuh tuan. Nampak? Sebab tu mereka
ritual mereka ni, kalau ibadah, saya sebutkan ritual. Ritual ni bukan ibadah, dia punya amalan mereka. Tepuk dada mereka, tuan. Ni yang berlaku, tuan. Ni bila kita pergi luar negara lagi, di Indonesia contohnya, jadi teriak sebut demo sebagainya, Ahlul Bait, keluarga Nabi sebagainya, Hussein, Ali sebagainya. Bahkan yang pergi haji pun lagi melampau, tuan. Orang labbaik Allahumma labbaik, mereka labbaik ke yang Ali, tuan. Nampak? Sampai lagu tu lagi sekali, tuan. Ni Yahudi, tuan. Sentuh ni. Apa? Ni apa tu Syiah. Saya cepat sikit, tuan. Ni di luar negara, tuan. Daripada bercara mereka keluar di jalanan, mai 10 Muharram, hari Ashura tu, dia akan buat, tuan. Tu Syiah. Sufi, tuan. Okey, ni Sufi yang melampau. Sufi ada yang okey, tapi kebanyakan dia tak clear, tuan. Nampak, tuan? Syiah tadi dia tepuk dada, dia pukul. Tapi kalau Sufi pula, dia ambil bawah, dia pergi ke atas, dia tarik pergi ke dada. Nampak? Cara apa tu, contoh pergerakan badan pun ada lebih kurang, tuan. Kita pergi, tuan. Dia pergi kat mereka lah, ustaz, dia pun nak beribadah. Sebab tu ibadah kena ikut contoh Nabi. Ni tuan, dia panggil tarikat yang sesat Nasyabandiyah. Siapa sebut? Jakim sebut, bukan saya sebut, bukan polis sebut, Malaysia sebut sesat, tuan. Kita akan sebut, kita akan hurai sekali. Nampak, tuan? Okey, saya cepat lagi. Ni. Kalau berzikir, ya Allah kata apa? Berzikir berdiri, duduk dan berbaring. Tak jumpa lagi zikir menari. Buat perkataan yang ni. Nampak, tuan-tuan? Ni. Nak zikir silakan. Hak tuan-tuan, peribadi tuan-tuan. Nak rehat ke, duduk sandak lah ke, nak lena sambil berzikir ke, bawa kereta berzikir ke, ya. Tapi zikir menari, zikir yang bergerak-gerak ni, tak wujud pun Nabi bagi tahu kita. Kalau betul benda ni ada, satu masjid, bukan dekat Perlis, kan kat Malaysia, kat dunia akan buat amal-amal, kan. Tapi tak jumpa, tuan. Sebab tu benda ni batil. Tak ada contoh daripada Nabi pun. Nampak, tuan? Sebab tu bila ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, hu. Hu tu memang mana? Kalau betul sebut perhabis lah. Nabi tak apa pun syukat pun nak sebut hu tu. Mesti perhabis. La ilaha illallah. Tu dalil dia. Allah kiri. Tapi hu tu memang mana? Sebab tu ibadah ni mesti contoh Nabi. Nabi ada buat tak benda tu? Kalau ada, kita buat amal. Kalau tak ada, tinggal, tuan-tuan. Sebab apa? Akhirat nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan setiap benda yang kita buat lah ni. Okey, dalil yang kedua. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Allah kata, kita kata. Allah tak kata, jangan pergi kata, tuan. Allah kata. Itu perbohongan yang pertama yang besar sekali dalam agama. Berbohong atas nama Allah. Kedua, berbohong atas nama Nabi. Dusta atas nama Nabi. Kita belajar hari itu ni. Okey, yang ketiga. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Nampak? Ulang lagi. Jangan melampaui batas. Ulu tadi. Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Rajin, betul, bagus. Rajin kena tengok balik. Ibadah ni mesti kena gaya. Kena bertepatan dengan apa Nabi bawa. Baca Al-Quran, salawat, zikir, sembahyang, puasa. Ya, sunnah Nabi. Tapi mesti contoh Nabi buat macam mana. Bukan main ikut dan. Aku nak puasa ni, puasa lah. Tapi nak buka puasa pukul Isyak. Pasal apa pula? Lebih 3 jam, lebih 2 jam, pahala lebih kot. Bawa soleh. Tak ada, tuan-tuan. Kok mana rajin malas ke? Puasa start matahari naik. Start puasa dah, subuh tu. Sampai bila? Sampai matahari tenggelam. Maghrib. Kok mana rajin malas ke? Itulah masa puasa. Tak boleh pergi tarik wah sampai pukul 12 malam, Ustaz, saya boleh lagi ni, tahan lagi. Dia bukan main tahan tak tahan. Dia mesti contoh Nabi bila ibadah. Bak dunia serah pada kita, balik Nabi kata. Tapi bak akhirat mesti contoh Nabi, tuan. Al-Baqarah ayat 190. Okey, Jakim kata tarikat Nasyabandiyah ni haram, tuan. Bukan saya kata. Apa tu fatwa Jakim, tuan. Tuan-tuan, saya rujuk balik apa video yang ada. Tentang kajian tarikat Nasyabandiyah Al-Aliyah Syekh
Al-Haqqani. Syekh Nazim Al-Haqqani yang telah timbul dalam berbagai media. Apa yang saya nak timbulkan sini ialah ada setengah mengatakan kita nak menarik hukum atau pandangan hukum dulu, kita haramkan tarikat ni. Lepas itu siap-siap dia kata dalam perkara ini hukum kita buat dalam 2000 tahun 2000 ya, dan 14 tahun. Tiba-tiba yang mereka ini mengatakan sebagian daripadanya Majlis Fatwa dah tarik dah hukum terhadap halal lah. Tahun 2000 kita kata sesat. Mari 2014 ni dah sangat lama dia kata halal balik dah. Okey, ni Jakim kata tuan. Tuan, Tarikat Nasyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani. Ini sebut apa? Fatwa Negeri Kedah Wilayah Persekutuan Melaka kata sesat tuan. Siapa tuan? Siapakah mereka ni tuan? Ni tuan. Syekh Nazim Al-Haqqani di Afrika tuan. Semua saya diberikan ini. Nampak? Zikir betul zikir, tapi ni kan zikir tuan, nampak? Dia jadi ubah dah. Nak kata zikir pun tak, nak kata salawat pun tak, nak kata kasidah pun tak. Nampak tuan? Main mana tuan? Sebab tu ibadah mesti contoh Nabi. Bukan main lompat-lompat terhuyung hayang. Okey, saya pilih tuan. Ni contoh. Dia bawa tarikat ni yang bawa adalah sesat. Bukan dia bantuan ni Jakim bantuan. Dah lama Nazim Haqqani. Okey, saya pilih tuan. Sebab apa sesat? Selain pada tadi dia berzikir melompat apa melari, dia pergi ke kuburan, dia pakai minta apa tu syafaat. Wahai kubur wali sekian-sekian, bagilah syafaat kepada sekian-sekian. Ya waliullah, ya habibullah, ya apa semua tuan. Bagilah syafaat kepada kami apa semua. Sampailah doa kepada Allah sebagainya. Agama kita dia bukan main postman. Nak doa, ni terus kepada Allah. Astajib lakum. Allah akan berkenankan. Minta terus kepada Allah. Tak payah Tok Imam tolong doa kat saya apa, tolong sampai saya doa, amal kat orang ni tolong doa saya sampai tak. Bukan lagu tu. Dia mesti kita kepada Allah terus. Cuma orang soleh ni boleh minta doa ni semasa dia hidup. Dia hidup boleh kita minta doa. Tolong doa saya, tolong guru sebagainya, tu dia hidup. Kalau dia mati tak ada dah. Dia pun perlu doa anak dia, ibadah dia untuk bantu dia ke syurga. Nampak tuan? Ni di kuburan. Di kuburan dia buat majlis tuan. Nampak? Ramai-ramai pergi kuburan wali-wali. Inilah keadaan dia. Nampak? Minta syafaat. Saya pergi cepat tuan. Okey. Nampak? Laki perempuan berbaiat, pegang tangan antara satu dengan lain, bukan muhrim. Nampak? Memang mana tuan? Agama Islam bukan begitu. Nampak tuan? Okey, saya pergi tuan. Ni hubungan di luar negara mereka dengan apa tu padri dan sebagainya kan. Dia berdoa kepada padri-padri lagi. Apa ni benda-benda video tunjuk tuan. Ni baiat tuan. Okey, nak kena agak noh yang ni yang kawan kita yang okey. Jadi semua benda ni. Awak tuan. Kau tahu perasan kena kan? Satu Malaysia dulu ni 2 3 4 tahun lepas. Satu negeri semua Malaysia ada pergi. Pelih tak main tuan. Pasal apa pelih tak boleh main? Bukan kita boikot kerana tak suka apa. Salawat betul sunnah. Silakan. Tapi upacara tu, lambaian dia sebagainya, semua tu sebab apa? Tak clear akidah tu. Sebab apa mereka kan di sebalik tu ada dia punya penyimpangan-penyimpangan. Kita pilih gitu tuan. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda, kalian akan mengikuti tadi sebut tadi tradisi umat sebelum kalian sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta. Lama-lama lepas bewak pun kita ikut. Siapakah mereka itu? Sahabat tanya, mereka itu Yahudi dan Nasrani. Nampak tuan? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Contoh itu tuan. Tuan, saat lagi tak payah duduk berzikir sengak kena. Kita bawa esok seorang satu gombang, bawa sonai, kita bawa macam-macam. Kita buatlah sikit. Lama dah duduk zikir lagu lama ni. Kita bawa gitar sikit ke. Nampak tuan?
Agama bukan main ikut-ikut, main celup-celup. Tak, dia mesti contoh Nabi. Kalau ibadah seperti mana Nabi buat dulu, kita buat. Tu dia kata candu-candu ni dalam agama ni. Nampak tuan? Jadi kita tengok tuan balik. Siapa tuan? Beli lama dah buat tuan. Duk berlari baba tak apalah, depa ni nyanyi. Nyanyi tak ada kaitan dengan ibadah pun. Kan? Nampak tuan? Kan? Kalau tengok tuan yang pakai baju tadi pun sama tuan. Ni. Tak perlu penyambun tuan. Duk menari kat luar tuan. Kita faham. Ibadah. Nyanyi. Lain tuan. Satu benda yang berbeza. Hiburan. Tak ada kena-mengena kan ibadah. Jadi kita bukan pergi celuk. Ambil ibadah, masuk dalam hiburan, kita buat. Tak boleh tuan. Dia batil, kena letak tepi. Okey, hadis Bukhari dan Muslim. Pada suatu hari, Nabi SAW masuk ke masjid. Kemudian beliau dapati ada tali diikat di dua tiang. Satu hari Nabi masuk masjid, dia tengok tiang belakang ni ada dua tali diikat antara satu dengan lain. Kemudian beliau berkata, apakah ini? Orang itu menjawab, tali ini milik Zainab. Bila dia solat dengan berdiri, lalu orang solatih, dia akan pegang tali tu semayang, berdiri. Kalau ikut bagus lah, dia rajin semayang. Tak larat semayang, dia pegang tali tu diikat kat tiang tadi, dia semayang ni berdiri. Apa Nabi sebut? Maka Nabi SAW pun bersabda, jangan ia lakukan sedemikian itu. Hendaklah seorang kalian tekun dalam ibadah solatnya, dan apabila dia rasa letih, solat sambil duduk. Nampak, Islam bukan agama yang hulu. Kalau betul kuat, semayang berdiri. Kalau tak larat, semayang duduk. Kalau tak larat lagi, uzuk sebagainya, kan, semayang sambil tidur, berbaring. Semua tu ada tata cara dia. Bukan pi gagah, pi pegang tali kau ikat ni badan ke apa ke untuk nak terus ibadah. Jangan tuan. Sebab apa? Islam bukan buat lagu tu. Nampak, Islam dia ada tata cara dia. 1, 2, 3, apa dia dalil. Kalau tak boleh macam ni, apa cara dia. Semua tu ada rusah-rusah keringanan yang diberikan. Daripada Abu Daud, ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba dah terdapat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari. Nabi berkhutbah ni, main seorang lelaki duduk berdiri di terik matahari. Kemudian beliau bertanya mengenainya. Nabi tanya, pasal apa dengan orang tu? Mereka menjawab, orang ini adalah Abu Israel. Nama dia Abu Israel. Ia bernazar untuk berdiri, tidak duduk. Dia bernazar ni berdiri, tak mau duduk. Serta tidak bernaung, tak mau duduk tempat teduh, duduk tempat panas, terbuka. Tidak berbicara, tak mau sembang. Dan berpuasa, dan dia berpuasa. Beliau berkata, perintahkanlah dia agar berbicara. Nak bernazar apa? Bernazar. Jangan buat payah lagu tu. Bersembanglah sama. Bernaung, bukan duduk tengah panas. Pergi duduk tempat yang teduh. Duduk, bukan berdiri. Dengan duduk sesa. Berdiri, duduk. Dan menyempurnakan puasanya. Puasa tadi, kalau puasa terus. Nazar puasa. Jangan duduk buat benda pelik-pelik, duduk tengah hari, tengah merombang tu, duduk tengah panas, tak mau sembang dengan orang, kan, tak mau duduk tempat teduh, kemudian nak berdiri saja. Semua tu benda tu bukan Nabi ajak. Jadi tak boleh pakai. Yang Nabi ajak apa? Puasa habis. Nampak tuan? Agama kita bukan agama yang lagi buat lagu ni lagi teruk, lagi pahala banyak. Bukan lagu tu. Dia mesti contoh Nabi. Okey, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, bukan dari golongan kami, laisa minna, bukan dari golongan kami siapa saja yang mengamalkan sunnah selain sunnah kami. Amila bi sunnati ghairina. Kalau kita buat bukan sunnah Nabi, kita bukan daripada golongan Nabi. Golongan Islam kita ni. Bukan kita ni Nabi. Kita ni bukan daripada golongan orang Islam. Bukan umat Nabi Muhammad. Kena ikut sunnah Nabi. Okey, contoh saya hurai sikit isu zikir menari. Mana tuan? Ada satu dalil surah Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, rasa takut. Berzikir ni Allah sebut kena rasa takut, rendah diri. Dan dengan tidak mengeraskan suara, bukan suara tinggi. Di waktu pagi boleh, waktu petang pun boleh. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Siapa beritahu? Allah sendiri. Nak zikir pada aku, rasa rendah diri, rasa takut. Tadi zikir menari meloncat,
Takut tak? Tak takut pun. Seronok, gembira, lupa diri. Keras tak suara? Keras. Nabi Abang sini Allah sebut tidak mengeraskan suara. Sebab zikir ni kita pagi-pagi tu sengap masing-masing zikir. Sebab apa? Allah pesan zikir pada Allah suara yang pelan, bukan tinggi. Cuma yang kita buat kuat ni sebenarnya kan untuk mengajak boleh lah. Sekali-sekala kita kuat, kemudian kita slow balik. Itu yang betul. Tapi kita ni daripada dulu sampai dah kuat sendiri. Nampak? Tak betul kan? Sebab sunnah Nabi nya kan, kalau nak kuat itu untuk mengajak. Mungkin tempoh seminggu, 2 minggu, sebulan. Ni kalau 20 tahun untuk kuat sendiri. Nampak? Bertentang kan sunnah Nabi ni. Imam Syafi'i pun habaq dalam dalil dia, dalam kitab dia, untuk mengajak. Nampak? Tu kita kuatkan suara berzikir ni untuk mengajak. Tapi tak kita faham, salah faham, tiap hari kita kuat. Jadi tak nak betul tu. Cuma itu jadi amalan sesuatu tempat kan. Nak ubah tu susah tuan. Sebab dah lama dah. Tu cerita dia. Kita tak mau salah siapa-siapa. Nabi kita nak balik pada dalil yang sahih. Apa Nabi bawa? Apa Nabi tunjuk contoh tuan. Okey. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka berbaring, mengiring. Dan mereka pula memikir tentang kejadian langit dan bumi, sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan hamba-hamba ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ali Imran ayat 191. Allah sebut lagi, siapa ingat Allah zikir ni, berdiri boleh, duduk boleh, berbaring pun boleh. Zikir ni boleh dalam 3 keadaan. Menari ada tak? Menari tak jumpa pun. Meloncat ada tak? Meloncat pun tak jumpa tuan. Tu cerita ada. Saya sebut tadi, Islam larang zikir sambil menari. Siapa sebut? Jakim. Ni bila ni? 15 April 2015. Lama dah tuan. Contoh hiburan. Kita keluar masjid lagi, amal-amal kita duduk buat bulatan, kita zikir sambil cari kanan ke apa ke, tengok balik lah. Sebab apa? Kalau betul nak macam nak senaman ke, daripada sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 letak kiri pula, kira 8 letak. Tu cerita lain. Nak zikir tu ubah zikir tu. Kalau kita buat upacara pula ni sebagainya, ritual, kena beza balik. Sebab apa? Takut-takut kita buat benda dalam bangunan agama. Betul, kita kena tengok balik benda ni. Zikir ya, tapi macam mana Nabi bawa zikir tu? Tu kita nak rujuk balik, nak ulang kaji balik. Ni pendawah luang. Dia kata apa? Bawa ajaran sonsang. Ni gambar dia buah tuan ni. Habib Habaib yang ada ni, utusan keluar, berita harian keluar. 2-3 hari keluar tuan. Lepas tu sengap, monti tu Siapa yang tak bagi keluar tuan? Kita tak segi apakah cerita dia. Kan? Ni keluar dalam artikel tuan. Mereka ni sesat tuan. Tapi tak kita kata apa? Boleh tuan. Okey, ni kata tarikat yang sesat ni, Nasyabandiyah tadi. Tak dengar tu pun bunyi macam bunyi tu. Kalau zaman kita dulu ni Piramli zaman apa, orang apa asli ke apa ke ada lah, tapi ni tuan dia berceluk tuan. Tu dia pergi cium kaki dia tuan. Ni ketua dia tarikat Nasyabandiyah tu. Saya cepat tuan. Nampak tadi gear 1, dia buat gear 2 dah. Gear 3 pula tuan. Ni yang lelaki ni, depa tadi cakap dia apa? Dia ni main negro ni, dia buat apa, break dance. Kan apa Michael Jackson apa tu? Nampak. Ikut suka aku lah. Aku cakap aku. Hampa cakap apa? Kita boleh buat lagu ala Canggung Makcik Canggung. Takkan tak boleh salawat cara kami. Kami Johor pula kuda kepang. Kacau kan? Kami mana? Kelantan, Terengganu, Urip Mayang pula. Semua negeri buat ikut suka-suka. Kacau tuan. Satu dunia ni macam-macam cara beribadah. Sebab tu ibadah mesti contoh Nabi. Okey, nampak ni. Tarikat Nasyabandiyah Nazim Al-Haqqani sesat tuan. Ni tuan. Fatwa ni mana ni? Ni daripada Jakim. Tarikat Nasyabandiyah ni, yang ni pula sesat. Apa tu disebut ni fatwa negeri Kedah. Kedah sebut tahun 2000 kata sesat.
Tarikat ni pula negeri Melaka pun kata sesat tuan, di negeri Melaka. Kan? Saya pergi lagi. Tarikat ni pula disebut di sini apa tu wilayah persekutuan pun kata sesat. Nampak himpunan fatwa. Nampak syekh depa keluar tuan, ramai-ramai sujud ambil keberkatan. Gambar-gambar tu, potret-potret tu. Sebab tu Nabi kata jangan lukiskan gambar bernyawa tadi. Sebab apa? Malaikat rahmat tak masuk rumah-rumah yang mana ada gambar-gambar yang bernyawa ni tuan. Ni nampak tuan, dia pergi satu ziarah satu kubur sebagainya, orang soleh mereka sebagainya. Kan? Secepat tuan. Ni ulama depa lah. Nampak doa-doa mereka ni dia minta syafaat. Kalau doa kepada si mati tak apa lagi. Tapi tak, doa tu dia ada unsur-unsur yang mana tolonglah sampai doa kami apa semua wali apa semua. Jadi tuan, tu kita tengok balik. Dia menghantarkan doa tak ada dalam agama tuan. Ya, madalana wa narju mahabbataka tam. Masa tak banyak saya cepat sikit. Fa ya tuan. Kalau kita berdoa gagah lagi, tapi dia bukan berdoa dah, dia lain tuan. Jadi tuan sebab tu kita tengok balik, semua ni tak clear tuan. Okey, sebab apa tadi? Keluar dalam sukabat 3 hari sengak. Ni golongan diraja ni di belakang mereka tuan. Buktinya tuan. Ni tuan. Raja di satu negeri tuan yang mana kan mereka ni kan anak mereka ni yang mana masuk dalam tarikat-tarikat ni. Saya tunjuk tuan, sini tuan. Ni tuan. Okey, saya cepat tuan. Sebab tu benda ni dia tak clear. Sebab tu tak boleh perangi. Sebab dia ada di belakang tu kuasa lebih besar lagi. Tu cerita dia boleh pusing satu Malaysia ni. Kan dulu ni itu berlaku. Itu yang kita nak jadi. Sebab apa? Kalau betul ya kita ikut kan. Tapi di sebalik tu kalau sekadar zikir tak apa lagi. Nampak tadi ambil kuburan, puja kubur, ambil keberkatan kuburan, kemudian zikir-zikir pun tak clear sebagainya. Kan? Tauhid itu kita nak tengok balik tuan. Kalau sekadar khilaf-khilaf ni tak ada masalah lagi. Tapi benda asas tu kita nak tengok balik tu. Wallahu alam. Terus saya berhenti dekat ni tuan, cerita dia tuan. Banyak panjang cerita tuan. Jadi cerita dia apa pun balik pada qala Allah qala Rasul. Dua punca ni. Kalau sama kita ikut. Kalau tak sama letak tepi jauh-jauh tuan. Dan wallahu alam tuan. Saya berhenti dekat ni tuan. Ada tuan nak tanya apa tentang tajuk kita hari ini berkaitan dengan wulu dalam ibadah. Tak boleh kita wulu. Mesti buat sama macam mana Nabi buat dulu. Semayang kita hari ini, Nabi semayang macam itulah dulu. Macam itulah kita buat lah. Puasa kita hari ini, sama macam puasa Nabi. Ibadah semua, sebiji macam Nabi. Tak boleh tambah, tak boleh kurang pun. Sama macam mana Nabi bawa itu agama. Dan Wallahualam. Ada tuan nak tanya? Saya rasa jelas insya-Allah kita nak tengok balik, nak ulang kaji saja tuan. InsyaAllah dalam minggu depan kita masuk tajuk baru berkaitan dengan bab taharah pula. Taharah ni macam mana bersuci, ada ayat tak ada ayat macam mana, pakai macam mana sebagainya, benda-benda apa tentang taharah. Taharah belajar lama dah, cuma nak ulang kaji sekali lalu je. Apa larangan-larangan tentang taharah ni. Saya berhenti dekat ni tuan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.